Malam ini batal MOU kalau RUU anti lompat parti tidak dibentang. Kita faham sekarang perjalanan parlimen sedang berjalan sekarang ini, tapi kelihatannya, bukan hanya kelihatan, orang di luar sana termasuk penyokong dan juga rakyat biasa, apabila melihat UMNO menang di Johor, lepas tu ada beberapa tindakan-tindakan yang menampak kesombongan UMNO itu, jadi dia merasakan UMNO boleh buat apa saja sekarang ini, malah bila isu yang tidak jemput PAS dalam mesyuarat agungnya kan. Jadi mereka macam tak perlukan, dia boleh letak ke tepi. Termasuk boleh meletakkan ke tepi pembangkang dan termasuk MOU ni termasuk dengan untuk meluluskan RUU anti lompat ni. Jadi itu kerisauan dia. Berbalik kepada ni, kenapa tidak itu soalannya, batalkan je lah MOU ni. Jadi itu persoalan. Walaupun Wabi dah jawab tadi, perlukan lagi kata keyakinan lebih lagi. Mungkin Wabi boleh jawab. Perlu. Baik. Soal rang undang-undang anti lompat ni, memang ada jawatan kuasa teknikal yang melibatkan wakil-wakil daripada kami, dan kita sedang berbahaslah tentang draft yang telah dikemukakan. Memang bila peringkat permulaan tu kita dah bahas, maka dia orang keluarkan satu draft, maka dibahas dan diperbetulkan dan keluar lagi draft yang mana yang masih ada lagi isu lah. Jadi antaranya dalam draft tu calon bebas, dia kata kalau calon bebas dia menang sebagai calon bebas, tiba-tiba dia masuk parti, so macam seolah-olah dia langgar rang undang-undang anti lompat parti. Sedangkan calon bebas dia berhaklah, terpulanglah pada dia kan, dia bebas kan. Dia nak masuk parti ini ke, nak masuk parti itu ke. So rang undang-undang anti lompat sebenarnya tidak sepatutnya menghalang calon bebas setelah menang. Mungkin dia runding dengan dia punya orang kampung dia ke pengundi dia dan sebagainya, dia pilih menjadi sebagai ahli kepada parti yang tertentu, itu tak ada masalah, kerana dia menang atas kapasiti dia sendiri, individu, bukan atas parti. Lalu dia boleh pilih untuk menyertai mana-mana parti kemudian. Dia tidak bercanggah dengan mandat yang telah diberikan kepadanya. Ada juga yang yang mana dalam draft tu menyebut kalau kita dipecat daripada suatu parti, kita dah menang, kita dipecat daripada parti itu, lepas itu kita masuk parti lain ataupun kita tubuh parti baru, maka itu pun dianggap sebagai lompat dan kita akan hilang kedudukan kita sebagai ahli parlimen. Itu pun tak betul, kerana kita bila dipecat, itu bukan soal lompat, tapi dah dipecat. Bila dah pecat, dah jadi bebas lah. Dan bila bebas, dia kembali kepada keadaan di mana calon yang bebas, dia boleh menyertai parti lain ataupun dia boleh tubuhkan parti sendiri dan sebagainya, kan dia dah dipecat. Jadi kalau ingat yang kes Melaka tempoh hari, kan ada yang kata calon yang dikemukakan adalah katak, kenapa PH ambil calon katak, sedangkan dia tu dah dipecat. Dan dia bukan katak, dia bukan lompat, tapi kadang-kadang ahli-ahli kita ni dan orang orang biasa ni, dia bila dia cakap tu dia pegang, walaupun kita jelaskan macam mana pun dia tak mau berubah. Walaupun kita dah cakap dia kena pecat. Lalu dia bukan soal dia lompat, dia dah tak ada parti bila dia kena pecat. Nombor satu. Nombor dua, bubar DUN pula. Lalu dalam keadaan itu bukan kes lompat parti, tapi diorang tak faham, dan diorang ataupun sengaja buat macam tak faham, saya tak tahulah. Tapi adalah maknanya dalam jawatan kuasa teknikal ni dia sedang berbahas dan berbincang tentang kes-kes yang seperti ini, dan dia nak kena fine tune dia punya draft undang-undang itu. Termasuklah kes di mana parti itu tinggalkan koalisi. Kalau ada satu gabungan macam PH, tiba-tiba parti seperti Bersatu, parti itu keluar. Dia katakanlah dia buat keputusan, parti buat keputusan, katalah kan dia benda ni tak berlaku dalam kes ini kan. Tapi katakanlah dia panggil convention, dia panggil mesyuarat khas, mesyuarat agung khas, dan parti itu buat keputusan, tinggalkan PH. Lepas tu parti itu keluar. Adakah itu dianggap sebagai lompat parti dan sebagainya. Lalu benda-benda inilah yang sedang dibahas dan diperincikan untuk nak buat draft itu. Tetapi kita dah beritahu kepada pihak kerajaan, khususnya pada Ismail Sobri, macam mana pun ianya mesti dibentangkan. Tapi oleh kerana besok merupakan hari yang terakhir sidang parlimen, so dia telah saya difahamkan, saya tak hadir dalam mesyuarat itu, saya telah difahamkan bahawa dia telah beri komitmen dia akan panggil satu sidang khas
dalam bulan Ramadan ini untuk kita luluskan soal RUU anti lompat parti itu. So kalau dengan jaminan itu yang diberi, kalau dia keluarkan satu kenyataan dengan jaminan yang seperti itu dan sebagainya, maka dia boleh pertahankanlah bahawa MOU ini boleh diteruskan. Kerana dia memenuhi. Sebelum ni banyak benda yang telah dibuat dari segi MA63, dari segi undi 18, dari segi pembentukan jawatan kuasa ataupun jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang melibatkan ahli parlimen daripada pembangkang. Ada 10 ahli, 4 daripada pembangkang, 6 daripada mereka. Dan benda-benda ni memang tak pernah dibuat. Dulu tak pernah dibuat. Dan ada peruntukan yang diberikan kepada semua ahli parlimen yang menandatangani MOU itu. Walaupun kita tak setuju, kita tak setuju, kita kata sepatutnya semua diberi, tapi dia beri kepada yang tanda tangan MOU itu. Itu dia punya kuasa lah. Kita boleh katalah okeylah, tak payahlah kalau macam itu kita beri balik. Kalau nak beri balik, beri balik lah. Tapi bagi saya kita memerlukan peruntukan untuk itu rakyat, juga untuk rakyat, bukan untuk diri kita. Dan memang kita telah gunakan masa banjir itu, masa ada rumah terbakar lah, inilah itulah. Memanglah banyak yang kita telah manfaatkan dan ianya membantu kita. Ada yang kata MA63 lah, apalah ni semua tak payah ada MOU pun kita boleh desak, betul lah kita boleh desak, kan? Tapi sama ada ia akan dilaksana ataupun tidak, itu soal kedua, kan? Itu berlain. Tapi melalui MOU ini maka orang nampak bahawa pihak kerajaan telah beri komitmen akan laksanakan. Dan kalau dia tak laksanakan memang menjadi parahlah bagi dia. Kan, menunjuk dia menipu, kan? Begitu juga dengan undang-undang anti lompat parti. Dia kata kalau tak ada MOU pun kita boleh buat bising. Betul lah, kita boleh buat bising. Tapi dulu tahu tak. Tapi dulu tahu tak boleh, tak ada jaminan. Paling kurang dengan MOU ini orang nampak jaminan kemungkinan ianya akan dilaksanakan adalah lebih tinggi, kan? Berbanding dengan tak ada MOU, kita mengharapkan desak macam biasa. So ni merupakan satu keadaan di mana kalau tak ada MOU sudah jamin, boleh terjaminlah ianya tidak akan terlaksana. Tapi kalau adanya MOU itu, maka ianya boleh menjamin bahawa anti lompat undang-undang anti lompat itu akan terlaksana. Dan kalau tak dilaksana, nampak jelas bahawa kerajaan yang menipu dan pihak pembangkang berusaha sedaya upaya untuk nak dapatkan. Bersungguh-sungguhlah, bukan main-main. Dan saya nampak kat sini rupanya dalam tempoh sidang parlimen yang kali ini, salah satu kriteria yang bila kita bincang pasal MOU ni, untuk diluluskan satu rang undang-undang tertentu perlu dilibatkan, ada jawatankuasa libat urus. Jadi progres itu masih berjalan. Maknanya kalau kata, yalah, saya tadi bawa suara luar macam tak ada apa-apa je. Dia dah 5 ke 6 kali dah duduk bincang. Dia pasal bila dah bincang dia kena draft. Kita serah kepada pejabat AG untuk draft. Lepas bila dah draft dia serah balik, kita bincang balik. Dia biasalah, dia bukan satu benda yang boleh selesai dengan mudah, lebih lagi dalam soal undang-undang, tetapi tempoh yang diberi itu dah mencukupi lah sebenarnya, walaupun kita faham ramai yang terlibat. Dia bukan UMNO saja, dia ada MCA, ada MIC, ada Bersatu, ada PAS, semua ada pandangan. So bukan senang nak selaraskan. Kadang-kadang ada yang timbulkan, oh ini saya tak setuju, ini saya tak setuju. Pasal bukan semua main ikut satu pihak, pasal banyak pihak, dan bagi kita pun yang daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah, kita ada wakil-wakil kita, yang daripada DAP itu Gobindio Singh yang duduk dalam jawatan kuasa penggubal rang undang-undang itu. Daripada PKR kalau tak silap saya William Leong yang MP ahli parlimen daripada Selayang, yang daripada Amanah tu yang berhormat Hanifah Maidin, itu pun lawyer lah, maknanya lawyer dengan lawyer lah. Lalu dia orang ni betul-betul berusaha. Yang saya heran orang yang tak tahu jumpa kat luar ni buat bising. Tapi yang dalam tu dia sedang berusaha, kan? Dia sama macam dululah bila PH kita memerintah, kan? Kita tengah buat kerja, yang bawa yang luar ni tak tahu jumpa kalau bantai. Tengok orang kita juga. Itu malang itu. Tu yang heran tu. Kata apalah. Dia ingat benda ni kita nak pump boleh. Kan bila kita keluarkan pula ada pula dia komen inilah itu. Itu
cukup lah kita dah beri tanggungjawab kepada jawatan kuasa itu untuk usahakan. Kita akan pressure kerajaan. Mak Sabu pun dah keluarkan kenyataan, kalau tak dibentang dan diluluskan dalam sesi ini, kita akan turun ke jalan raya menuntut supaya ianya dilaksanakan. Tetapi kalau dah ada, maka dalam MOU, maka seharusnya kerajaan pun tunaikanlah janji mereka dan bentang dan luluskan. Tapi seperti mana yang saya katalah, dia punya teknikal pembahasan, perbincangan, banyak pihak. Betul. Bukan dua parti je, bukan PH dengan BN je. PH dengan BN dengan PN. Itulah dan sebagainya. Jadi hal-hal pergumulan undang-undang di peringkat parlimen memang serah pada ahli parlimen, dan nampak memang komitmen ke arah MOU tu masih lagi berjalan. Masih ada, dan yang sebenarnya yang tak selesa sekarang ni bukan UMNO. Ni tadi yang itulah saya pun tanya kan. Kata UMNO dah kuat, dia akan dan sebagainya. Sebenarnya UMNO dia nak undang anti lompat ni. Kerana dia nak halang yang ahli dia lompat. Kerana yang antara yang teramai yang lompat adalah daripada UMNO masuk ke Bersatu. Masa PH pemerintah dulu. Lalu dia pun tak setuju dengan kes lompat-lompat ni. So dia pun nak undang-undang yang anti lompat. Setakat mana yang kita dengar lah. Dia orang punya perbincangan dan sebagainya. Dia orang pun nakkan undang-undang anti lompat ini. Siapa yang tak nak tu? Yang tak nak tu yang lompat. Okey, faham dah. Okey. Yang lompat, yang mana mungkin dia cadang nak lompat lagi ke apa ke, kita tak tahu. Ataupun oleh kerana ada isu-isu teknikal itu yang perlu dibahas dan diselaraskan. Betul lah. Jadi MOU ni asasnya adalah untuk memastikan kestabilan negara, supaya tidak dilihat politicking. Itu peranan daripada pembangkang ketika itu, especially daripada Pakatan Harapan. Dan dilihat sekarang ini kestabilan tu masih dapat dikekalkan, dan PH memainkan peranan di situ. Oleh mana pun nampak kegusaran sekarang ni berlaku di dalam negara, di Melaka, di Johor, dan adalah di kalangan mereka sendiri. Itu hal lain sebenarnya kan. Tapi dan akhirnya itu kes lain. Dan terbukti kembali balik pada pembentangan untuk RUU yang hari ini, COSMA. COSMA ni bukan RUU lah, ni usul. Usul. Usul untuk nak lanjutkan dia punya tempoh sah laku dia. Kerana kalau tak silap saya, dia punya SOSMA ni dia ada macam tempoh 5 tahun ke lebih kurang macam tu. Lalu nak kena bentang untuk diluluskan, dilanjutkan. So inilah yang telah diusahakan hari ini. Tetapi Menteri Undang-Undang, Menteri Dalam Negeri telah kecewa kerana ianya tak dapat diluluskan kerana orang ahli parlimen dia orang tak cukup. Kenapa tak cukup? Sama ada usaha sabotaj ke apa ke, wallahualam. Ada yang datang tapi lambat. Bila dah mula perkiraan, bila dia dah ambil undi tu, dia serah kepada meja depan speaker tu untuk dikira undi. Lepas tu orang tiba. Masa tu dah pasal dah kira dah buang undi, dah masuk dalam ballot box lah. Kan dah masuk dalam tong undi tu. Takkan kita pula tiba-tiba kita pun nak masuk sekali. Sedangkan kertas undi tu dah masuk dalam. Pasal dia kertas undi dia satu je. Ramai ahli parlimen tu nama-nama kat situ. Satu tu je. Jadi bukan apa risaunya orang kat luar. Itulah kalau macam dia kata Wabi Khalid Samad pertahankan dengan MOU tu. Macam lembu kena cucuk hidung lah kan. Kukut macam yang tadi tu. Saya beri contoh lah, susah sangat dia orang ni. Katakanlah kita buat persetujuan dengan kerajaan Ismail Sabri, kita akan setuju untuk bantu mangsa kezaliman di Afghanistan, katakan. Contohlah. Kita buat persetujuan. So bila kita setuju tu, benda yang kita setuju, memang kita nak. Dia pun dia setuju. So sama-sama nak. So sama-sama setuju. Kenapa apa timbul cucuk hidung? Kan? Itulah. Benda lain lah kalau benda yang kita tak setuju. Kata kita tak setuju buat atas undang-undang anti lompat parti. Tapi oleh kerana UMNO nak, maka kita ikut. Tu barulah cucuk hidung. Tapi ni kita setuju benda tu. Dia kata dia setuju, kita buatlah perjanjian. Kan? Benda yang kita setuju. Kan? Kenapa pula kata kita dicucuk hidung? Dia kata boleh kata UMNO yang kena cucuk hidung ikut kita. Kan? Pasal kita yang nak. Betul, banyak manfaat yang dapat pada pembangkang juga kan. Yalah, itulah tu saya tak faham kenapa
orang marah sangat kita tanda tangan MOU. Hingga hari ni lah saya tak faham. Saya ingat kita punya siri sebelum-sebelum ni pun 5-6 kali kita membahaskan balik pasal MOU ni. Apa masalah ya? Kalau ada benda yang kita tak setuju dalam MOU tu, kita tanda tangan, bolehlah orang kata kita ni kena cucuk hidung. Kalau kita buat perjanjian, okey, kita sama-sama nak perang jenayah. Setuju, sign. Saya kena cucuk hidung ke macam tu? Saya tak faham. Betul. Logik ni tak ada logik. Hanya sentimen. Betul. Itu yang pelik tu. Sebab pernah dalam pilihan raya sebelum tu pun, itu antara yang dijaja tentang bagaimana pembangkang sekarang tak perlu yang pembangkang dah boleh dikawal. Tak betul. Itu tak betul. Pasal hari ini terbukti dan sebenarnya sebelum ni ada yang Akta 342. Yang nak dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan nak bentangkan yang 342 tu, yang mana nak naikkan nilai saman tu daripada 1,000 jadi 10,000, ada sampai 100,000, ada yang untuk kilang naik sampai 1,000,000 dan sebagainya kan. Tapi bila kita kata kita tak setuju, tak berani dibentang. Lalu macam mana nak kata? Saya betul-betul saya tak faham. Saya betul-betul tak faham. Dia kalau nak jadi hero pun cubalah carilah fakta. Biarlah betul. Jangan main cakap apa yang kau suka. MOU ni maknanya benda yang kita sama-sama setuju. Betul. Katakan kalau kita buat MOU nak halang daripada perkahwinan kanak-kanak. Kan? Child marriage. Kita setuju, sama-sama setuju buat MOU. Tak ada siapa yang kena cucuk hidung. Itulah. Sama-sama setuju. Kan? Kalau kita buat MOU nak lawan rasuah. Kan? Sama-sama kita tanda tangan. So apa yang kena cucuk? Saya tak faham. Saya harap adalah yang mana yang mendengar dia boleh jelaskan pada saya sama ada apa yang kita buat tu di mana dimaksudkan kena cucuk hidung ataupun ikut kehendak pihak Barisan Nasional. Ya. Sedangkan terbukti termasuk dengan hari ini awal-awal cerita tadi bagaimana cadangan itu terpaksa ditolak juga kerana ada prinsip tertentu yang boleh yang masih lagi kekal sebagai prinsip asas dalam Pakatan Harapan. Benda yang asas setuju, setujulah. Yang tak setuju, tetap tak setuju. Jadi MOU tidak mengikat Pakatan Harapan dan juga pembangkang yang lain, hanya kena boleh 100% ikut saja pada kerajaan. MOU ni dalam MOU tu ada sebut dengan jelas bahawa pembangkang masih lagi akan bertindak sebagai pembangkang dan menolak apa jua tindakan ataupun undang-undang ataupun dasar yang menghasilkan perkauman, rasuah dan sebagainya, ketidakadilan dan sebagainya. Itu kita dalam MOU tu ada sebut dah jelas. So kita tak ada kita terikat dalam apa bentuk sekalipun. Kita nak tengok sama ada penonton